Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Soalan nombor 4. Sila Yang Hormat Menteri. Datuk Yang Dipertua, salam satu Malaysia. Sistem pendidikan di negara ini sentiasa melalui proses transformasi dan penambahbaikan dari masa ke semasa untuk menjamin kualiti pendidikan negara berada pada tahap yang tinggi. Langkah tersebut seiring dengan matlamat kita untuk menjadi negara maju berlandaskan model ekonomi baru menjelang tahun 2020, dan melalui proses transformasi tersebut pelbagai pendekatan, kaedah dan program dilakukan dalam membangunkan pendidikan, termasuklah kepada institusi pendidikan yang ada di negara ini. Namun, institusi pendidikan yang ada sekarang masih merujuk kepada Akta Pendidikan 1996. Terdapat 3 kategori institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan, iaitu institusi pendidikan kerajaan, institusi pendidikan bantuan kerajaan dan institusi pendidikan swasta. Datuk Yang Dipertua, klasifikasi sekolah ataupun dalam Akta Pendidikan 1996 disebut institusi pendidikan seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat merupakan program khusus yang diwujudkan bagi memudahkan fokus dalam suatu aspek agenda pendidikan. Selain daripada itu, memberi fokus kepada suatu agenda pendidikan, sekolah juga diklasifikasi atau dilabel berdasarkan tujuan tertentu. Sebagai contohnya, Smart School 88 buah memberi tumpuan kepada pembelajaran secara interaktif berasaskan ICT. Sekolah Premier sebanyak 48 buah merupakan sekolah yang memperkukuh unsur sejarah dan tradisi menjadi kebanggaan negara. Sekolah Kawalan 103 buah merupakan satu label yang diberikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri bagi mengawal kemasukan murid, bertujuan menjadikan sekolah tersebut cemerlang. Sekolah Kluster iaitu 120 buah merupakan sekolah-sekolah yang menunjukkan kecemerlangan dalam kelompoknya mengikut kebitaraan masing-masing. Sekolah berprestasi tinggi SBT pula adalah pengiktirafan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah menunjukkan kecemerlangan secara berterusan dan mengekalkan kecemerlangan daripada pelbagai aspek sejak sekian lama. Datuk Yang Dipertua, sesungguhnya dalam era persaingan global, kejayaan masa hadapan negara bukan sahaja bergantung kepada kekayaan sumber alam, tapi memerlukan modal insan yang berpengetahuan, kreatif, inovasi, berintegriti, memiliki daya usaha yang kuat untuk menjadikan model ekonomi baru negara. Sehubungan itu, pembangunan modal insan secara holistik akan melibatkan pengukuhan keseluruhan sistem dan institusi pendidikan negara bagi memastikan setiap individu berpeluang untuk menyerlahkan potensi dan bakat secara maksimal. Yang Hormat Macang. Terima kasih Kepala Speaker. Terima kasih Hormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya doakan Yang Berhormat Tuan Menteri, jawatan apa pun yang bertanding dalam MCA, semoga sukses. Balik soalan tambahan. Isunya ialah isu jurang taraf pencapaian sekolah, bandar, luar bandar dan pedalaman. Kita ada 10,000 sekolah di seluruh negara. Menterian ada sistem grade, dah tahu sekolah yang tinggi pencapaiannya dan sekolah yang tercorot pencapaiannya. Dengan adanya klasifikasi mengikut sistem SBT ini, saya tengok senarai sekolahnya. Tujuannya ialah nak menjadi penanda aras baru bagi pembangunan dan mutu pendidikan negara. Dan aspek yang ditekankan dalam standard kualiti pendidikan Malaysia ialah keupayaan daya saing. Itu ciri yang sempat saya baca dalam dokumen itu. Bagaimana sekolah Tun Fatimah kalau kita tengok letak nak banding dengan sekolah Carok Kudung di Pendang, sekolah Nawa nak banding dengan sekolah Bukit Damansara, sekolah Menengah Jabi nak banding dengan Malay College Kuala Kangsar, sekolah di Tombongan, di Mantop, di Pukak, di Kiulu, di Baram, di Lawas, di Kapit. Mereka tak mampu bersaing. Kita tak bermula di garis permulaan yang sama. Isunya dan soalan yang saya nak kemukakan ialah kenapa mesti kementerian terlalu obses dengan klasifikasi sekolah? Ya. Kluster kecemerlangan dan smart school dan segala macam. Kenapa tak boleh ditumpukan kepada meningkatkan
kemudahan prasarana di sekolah-sekolah yang dikategorikan dalam kelompok daif. Bangunannya macam kandang kambing, bekalan air, elektrik tak cukup, ya, guru yang tak cukup. Saya fikir ini isu pokok yang mesti diberikan tumpuan, kerana kriteria standard kualiti pendidikan itu tidak sama sekali memihak kepada sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman. Jauh sekali daripada menghayati semangat satu Malaysia. Ya, jadi bagaimana Timbalan Menteri harus memberikan respon terhadap perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya apabila kita menyebut tentang SBT, sekolah berprestasi tinggi, mungkin ia patut dilihat dari pelbagai dimensi. Kerana bukan sahaja diumumkan SBT, ada juga dibuat pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran bahawa kita juga akan melihat sekolah berprestasi rendah. Bermakna mereka yang tercorot daripada 200 buah sekolah yang berprestasi rendah juga akan dipilih, dan kita nak menggunakan pendekatan bottom up. Bermakna kita akan mengenal pasti 200 buah sekolah yang paling rendah dari segi prestasi, dan bagaimana kita nak menganjakkan prestasi itu kepada prestasi yang tinggi. Bermaksud, kalau kita ada sekolah berprestasi tinggi dan dipilih berdasarkan skor komposit sekolah, dan juga apa yang telah diketahui oleh semua, iaitu berdasarkan penaksiran kendiri, bukan sahaja kita melihat grade purata sekolah berdasarkan peperiksaan awam. Jadi ada dua aspek itu. Bagi mereka yang gagal atau belum lagi memasuki SBT, memang ada cara untuk kita membimbing mereka. Jadi bagi yang berprestasi rendah, di mana yang telah diumumkan, mereka akan diberi satu program khas, dan kita ada school improvement program. Bagaimana kita nak menganjakkan dari segi kecemerlangan akademik, dan pada waktu yang sama kita ada juga program mentoring dengan sekolah berprestasi tinggi. Jadi ini secara ringkasnya kita melihatnya dalam satu pakej yang lebih holistik, dan bukan semata-mata melihat kepada beberapa buah sekolah sahaja. Berbalik kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tentang infrastruktur dan keperluan guru, sebenarnya kita tidak mengabaikan aspek itu, dan malahan kita memberi peruntukan yang terbanyak kepada Sabah dan Sarawak dari segi pembangunan prasarana. Dan kita sedar bahawa kita perlu melakukan lebih banyak usaha. Sebab itu Yang Amat Berhormat dan Menteri Pelajaran turun ke Padang, khususnya ke Sabah Sarawak, telah memberikan peruntukan yang begitu banyak untuk kita memperbaiki keadaan. Jadi saya rasa ini memang satu perkara yang telah dikenal pasti dan sedang diambil tindakan. Dan keperluan guru pula menjadi satu amalan ataupun polisi kita untuk menempatkan guru yang berpengalaman untuk mengajar di sekolah-sekolah luar bandar. Dan itu juga merupakan satu pendekatan baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat. Terima kasih.